Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung lagi perbahasan daripada risalah Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita yang terakhir sebelum ni ialah pada perkara yang merosakkan amalan. Dan hari ni, malam ni kita akan sambung pada muka surat 74, iaitu di bawah tajuk Mu'jizat dan Karamah. Dan kita mungkin akan bahas juga, kalau sempat, istidraj. Sebab tiga perkara ni termasuk daripada amrun khariqun lil'adah, perkara yang mencari adat, luar pada kebiasaan, tapi berlaku pada tangan orang-orang yang saleh dan juga para nabi dan rasul, dan juga berlaku pada orang-orang yang fasik ataupun orang-orang yang jahat. Jadi kita tengok apa yang disebut oleh penulis, apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Hanifah pada muka surat 74. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal ayatu thabitatu lil anbiya wal karamatu lil awliya'i haqqun. Maksud dia ialah mukjizat. Mukjizat itu berlaku kepada para nabi, dan karamah itu benar berlaku kepada para wali. Jadi itu keterangan daripada Al-Imam Abu Hanifah tentang dua perkara. Yang pertama mukjizat, yang kedua ialah karamah. Walaupun dalam matan tersebut tidak disebut perkataan mukjizat dengan jelas, dia hanya sebut wal ayatu thabitah, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, tanda-tanda kebenaran para Nabi dan Rasul itu thabitah, ianya thabit, memang ada, berlaku, lil anbiya, kepada para Nabi. Jadi perkataan al-ayat merujuk kepada mu'jizat. Dia tak guna perkataan mu'jizat tu, dia guna perkataan ayat. Dalam huraian kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis. Dia kata Allah menjadikan alam ini dan mengaturkannya mengikut peraturan yang tetap dan konsisten yang disebutkan sebagai sunan kauniyah atau sunnatullah pada alam. Apa yang dia nak sampaikan pada huraian ni? Iaitu kehidupan kita atas dunia, luar daripada perbahasan orang tu dekat ataupun jauh dengan Allah Ta'ala. Kita bercakap secara umum. Maknanya makhluk Tuhan yang bernama manusia ni, bila mana dia duduk atas muka bumi, dia kena tahu segala benda yang berlaku di atas muka bumi itu adanya susunan yang dipanggil dengan nama sunan kauniyah. Sunan kauniyah itu samalah makna dengan sunnatullah. Sunnatullah itu apa dia? Sunnatullah itu ialah
peraturan yang Tuhan tetapkan yang terjadi pada semua orang, rentas agama, rentas bangsa. Maknanya semua agama dia nak jadi benda tu, proses dia macam tu. Semua bangsa pun nak jadi benda tu, proses dia pun macam tu. Merentasi bangsa dan juga agama. Contoh, bila mana satu orang tu dia lapar, lapar itu dihilangkan dengan makan. Itu hukum alam ataupun sunnatullah. Tak kiralah dia Islam ataupun dia bukan Islam, dia bangsa Melayu, bangsa Arab, dia makan. Cuma mungkin tabiat pemakanan dia, jenis makanan yang dia makan tu beza. Tapi hukum alam, sunan kauniyah memberitahu pada kita, dan maklumat itu ialah maklumat umum. Satu orang yang nakkan hilang lapar pada diri dia, dia kena makan. Tapi dalam satu aspek yang lain, boleh tak berlaku satu orang tu hilang lapar walaupun tanpa makan? Itu boleh berlaku. Tapi kita nak sebut benda yang umum dulu, benda yang berlaku secara adat. Secara adatnya macam tu. Secara rasionalnya macam tu. Secara logiknya satu orang yang nak hilangkan lapar dia, dia kena makan. Nak hilangkan dahaga dia, dia kena minum. Nak hilangkan mengantuk dia, dia kena tidur. Nak hilangkan letih dia, dia kena rehat. Nak dapat sesuatu, nak dapat upah, dia kena kerja. Dia tak boleh duduk saja. Nak dapat apa-apa sajalah. Okay. Dia ada proses, dia ada prosedur alam macam tu. Semua sekali. Macam mana nak dapat zuriat? Dia kena kahwin. Dia kena kahwin dengan siapa? Dia kena kahwin dengan pasangan yang boleh melahirkan zuriat. Kalau dia kahwin dengan pasangan yang tak melahirkan zuriat, tak lahir zuriat tu. Itu hukum alam. Okay. Itu dia nak beritahu dulu. Okay. Dunia ini berputar pada hukum itu. Semuanya duduk dalam susunan itu. Ia sentiasa tetap dan tidak bercanggah. Itu yang pertama yang nak disampaikan. Okay. Setiap sebab diikat dengan musabab dan natijah diikat dengan muqaddimah. Setiap benda tu berlaku, ada satu benda yang akan menyebabkan benda tu boleh berlaku. Kalau dia sakit, ada simptom-simptom yang menyebabkan dia sakit. Ada tanda-tanda awal. Walaupun boleh jadi sakit tanpa ada tanda-tanda awal. Satu orang tu dia mati, secara adatnya dia akan ada perubahan-perubahan. Tapi dia boleh tak mati tanpa ada perubahan? Dia boleh. Tapi nak bercakap dari segi sebab dan musabab dulu. Setiap benda yang mengeluarkan natijah, maka ada permulaan kepada natijah tu sebelum keluar, iaitu muqaddimah. Okay. Setiap benda tersimpan di dalam ciri dan sifat khusus. Maknanya setiap benda dia ada ciri-ciri yang tersendiri. Apa yang membezakan kita dengan binatang? Apa yang membezakan binatang dengan binatang-binatang yang lain? Binatang besar dengan serangga, itu semua ada ciri dia. Okay. Api sifatnya membakar, dia sebut dalam huraian. Air sifatnya menghilangkan dahaga, dan makanan menghilangkan lapar. Setiap kejadian termasuk matahari, bulan, langit dan bumi tunduk di bawah sunan kauniyah ini. Maknanya ada waktu matahari akan terbenam, lepas pada tu bulan akan naik pada waktu malam, dan begitulah susunan siang dan malam. Okay. Jika terdapat kelainan dalam sistem ini, maka itu berlaku dengan izin Allah untuk kemaslahatan agama atau doa mana-mana hamba Allah yang saleh. Okay, sini baru dia nak masuk, nak cerita tentang mukjizat dan karamah. Hukum asal, semua benda bergerak dengan aturan yang Tuhan letak, ataupun kita panggil sunan kauniyah, ataupun kita panggil dengan sunatullah. Okay. Bila mana benda tu luar pada biasa, ada orang dia hilang lapar tanpa makan. Ada orang dia dapat makanan bukan dengan cara dia cari, makanan tu datang sendiri. Dia dah keluar daripada kebiasaan. Okey. Sekarang ni nak cerita yang luar pada kebiasaan itu berlaku juga dengan izin Allah Ta'ala. Maknanya Imam Abu Hanifah nak sebut pada kita sini, kalau berlaku benda pelik, ianya memang benda pelik. Tapi nak letakkan benda pelik tu dalam mukjizat ke, karamah ke, istidraj ke, sihir ke, yang tu tergantung tengok pada siapa orang ataupun benda tu berlaku. Kepada orang mana? Berlaku di tangan siapa? Berlaku pada orang yang latar belakangnya macam mana? Okey, itu dia nak sebut. Okey. Cuma dia nak sebut sini ialah kalau benda pelik tu berlaku dengan izin Tuhan,
biasanya dia ada matlamat di belakang benda pelik tu. Dia bukan berlaku saja-saja nak bagi orang terkejut, lepas tu selesai macam tu. Dia ada sesuatu yang nak disampaikan, iaitu dipanggil sebagai maslahah agama. Bila mana Tuhan izinkan, maknanya maslahah dia adalah maslahah tentang tauhid, maslahah tentang bahaya syirik. Itu benda yang kita kena tahu. Okey. Sekiranya ia berlaku pada seorang nabi, maka ianya dikira sebagai mukjizat. Banyaklah kita baca dalam Al-Quran, kita tengok sirah para nabi dan juga para rasul. Sebahagian besar nabi dan rasul, Allah Ta'ala beri pada mereka kelebihan-kelebihan yang pelik, yang tak berlaku pada orang lain. Tak berlaku pada orang lain. Dan kelebihan itu pun tidak dapat difahami oleh pemiliknya. Maknanya nabi yang memiliki mukjizat, dia pun tak tahu macam mana mukjizat tu boleh berlaku. Cuma dia tahu itu mukjizat. Contoh, kita baca cerita tentang bagaimana nabi membelah bulan. Ianya peristiwa yang jelas. Adakah sebelum pada tu nabi ada buat ritual apa-apa untuk boleh belah bulan? Adakah sebelum tu nabi melakukan amalan tertentu, baca buku mana-mana ke, buku tu tulis kaifiat membelah bulan? Tak ada. Dia tak tahu. Yang dia tahu, Jibril suruh dia halakan jari dia ke bulan dan turunkan ke bawah, bulan tu terbelah. Disaksikan oleh musyrikin, disaksikan oleh semua orang yang hidup pada zaman itu, termasuk yang berada luar pada semenanjung tanah Arab. Sebab tu kita akan tengok catatan tentang peristiwa terbelahnya bulan ini dicatat oleh kerajaan-kerajaan besar yang berada luar pada tanah Arab. Kerajaan yang berada di India, kerajaan yang berada di Rom, kerajaan yang berada di Parsi, kerajaan yang berada, bahkan ada sebahagian catatan mengatakan tamadun Cina mencatatkan benda tu. Maknanya ada orang di tempat lain tengok. Dia memang mukjizat, dia memang real terbelah. Bukan mata kita yang disamarkan, tapi memang bulan itu terbelah. Bila mana kita tengok pada zaman kita ni, adanya satu badan yang kaji tentang benda-benda angkasa lepas ni. Yang terkenalnya kita sebut sebagai NASA, yang berpangkalan di US. Apa yang dia orang buat? Apa yang astronot buat? Apa yang angkasawan duk buat, duk tengok pun? Di permukaan bulan itu memang ada rekahan yang membentuk satu garisan yang straight. Ianya ada. Maknanya dia bukan sihir yang hanya tutup mata, tapi benda tu tak terjadi pun. Ia memang mukjizat. Dan lepas pada Nabi boleh belah bulan, kebolehan itu tidak diperturunkan kepada mana-mana orang, hatta kepada zuriat dia sendiri pun tak akan dapat benda tu. Itu mukjizat. Itu yang dimaksudkan dengan mukjizat. Dia tidak boleh diwarisi. Kita tengok pada cerita Nabi Sulaiman. Bila mana Allah Ta'ala jadikan Nabi Sulaiman, ada kelebihan-kelebihan yang tak ada pada nabi-nabi yang lain, dan kelebihan dia luar biasa, sehingga mengangkat dia menjadi raja yang besar. Boleh memahami bahasa haiwan, boleh mengarahkan angin, boleh mengarahkan jin, syaitan, boleh mengarahkan ifrit, boleh mengarahkan syaitan-syaitan untuk masuk ke dasar laut, untuk ambil perhiasan-perhiasan yang cantik di dalam laut tu untuk naik dan dihiaskan di bangunan-bangunan istana beliau. Tunjuk pada kita apa? Kelebihan yang luar biasa. Tapi kelebihan yang berlaku pada Nabi Sulaiman itu disalah erti, sehingga sebahagian daripada Bani Israel tertipu bila mana ada bisikan-bisikan mengatakan kebolehan Nabi Sulaiman itu ialah kebolehan yang boleh diwarisi dan dipelajari. Ayat 102 surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka telah mengikut ajaran-ajaran daripada syaitan-syaitan yang membisik di telinga diorang. Diorang tu siapa? Diorang tu Bani Israel. Ketika mana zaman pemerintahan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Tidaklah kufur Sulaiman itu, sebab bila mana tengok syaitan bisikkan pada Bani Israel, macam mana Nabi Sulaiman boleh bercakap dengan haiwan, macam mana boleh perintah jin, macam mana boleh arah angin, tiba-tiba dibentangkan amalan-amalan itu.
bila tengok teks amalan itu, ritual amalan tu, amalan tu semua penuh dengan kesyirikan, tidak ada tauhid pun dalam tu. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wa ma kafara Sulaiman, mustahil Sulaiman buat ritual untuk dapat benda tu, walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitanlah yang kufur, yang mengajarkan benda tu pada Bani Israel. Yu'allimunan nasa sihra, dia ajar kepada Bani Israel itu sihir. Dia tak ajar kepada Nabi Sulaiman sihir. Allah Ta'ala bukan bagi sihir, Allah Ta'ala bagi itu mukjizat. Tapi ada satu benda yang boleh mengelabui orang, dan kebolehan dia, keberhasilan dia itu sama macam mukjizat, iaitu sihir. Nanti kita akan tengok pada bahagian istidraj. Cuma saya nak katanya sini, mukjizat sesuatu yang tidak boleh diwarisi. Tak boleh diwarisi. Itu benda yang kita kena tahu tentang mukjizat. Berlaku pada tangan Nabi dan Rasul, tapi tak boleh diwarisi. Dan Nabi dan Rasul tu pun tak tahu macam mana benda tu jadi. Tidak diketahui, melainkan ianya datang daripada keizinan Allah Azza wa Jal. Jika berlaku kepada orang saleh dalam huraian, maka ia adalah karamah. Dia tak dipanggil mukjizat. Orang saleh selain pada Nabi dan Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada orang-orang zaman kita sekarang ni pun, mereka semua kita ni ada keupayaan untuk dapat karamah, tapi tak tahu siapa di kalangan kita yang ada karamah. Dan karamah itu sesuatu yang luas, bukan hanya pada benda-benda yang luar pada kebiasaan manusia, tapi yang sebenarnya luar pada kebiasaan manusia tapi manusia tak perasan pun karamah juga. Biasa orang tengok karamah ni ialah boleh berjalan atas air, macam sebahagian para sahabat pergi perang, boleh lintas sungai Dajlah. Kita tengok ada seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas, boleh lintas sungai Dajlah dengan kuda-kudanya. Itu karamah. Ada sebahagian para sahabat ditangkap oleh Rom, dibakar, tak hangus dia. Itu karamah. Selain daripada para sahabat, karamah ini berjalan pergi ke mana-mana orang, termasuklah zaman kita. Dan antara karamah yang disebutkan oleh para ulama ialah keberhasilan satu orang untuk optimumkan masa dia pada benda baik. Tu pun karamah, tapi orang tak perasan sangat yang tu. Sebab orang biasa fokus karamah ialah something yang like magic ataupun supernatural. Sedangkan karamah, contoh Imam An-Nawawi, dia boleh mengulang kaji ilmu lebih pada 12 mata pelajaran sehari. Itu karamah, dengan waktu yang sikit, dengan kebiasaan orang lain tak boleh buat, tapi dia boleh buat. Dia menulis dan berterusan menulis. Ada sebahagian para ulama diberikan kekuatan bermusafir untuk cari ilmu, yang mana dia tidak dilakukan oleh orang lain, tapi dia orang boleh buat. Itu pun karamah, itu pun kemuliaan yang Allah Ta'ala beri. Tapi kebiasaannya bila mana sebut karamah, orang akan nampak karamah ini ialah pada bab benda-benda yang pelik. Boleh berjalan atas air, kena api tak terbakar, tikam tak lut. Itu sebahagian pada karamah. Tapi ada karamah-karamah yang lain yang kita tak perasan dalam bab tu. Okay. Seterusnya kita tengok apa yang disebut dalam ni. Pada hakikatnya, karamah yang terhasil kepadanya itu adalah keberkatan daripada dia benar-benar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahsia dia. Rahsia daripada karamah itu ialah itba'ur rasul, mengikuti Nabi, follow rapat Nabi. Tak peduli orang kata apa. Walaupun orang kata ini cara orang ketinggalan zaman, tak terkesan. Tak terkesan dengan hentaman orang tu pun karamah sebenarnya. Orang kata kiri kanan, tak rasa apa dia. Biasa, dia teruskan. Itu pun karamah. Cuma nak katanya, dia datang daripada itba'ur rasul. Kalau dia datang daripada bentuk lain, orang tu tak ikut pun Rasul tapi dia dapat, itu tak panggil karamah. Nanti kita akan tengok. Okay. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para nabi sebagai dalil kebenaran dan cabaran kepada orang yang mengingkari kenabian mereka. Contoh, mukjizat yang berlaku pada Nabi Muhammad, selain pada belah bulan, selain daripada keluar air daripada jari jemari Nabi,
antara risalah ataupun kitab yang ringkas yang bahas tentang mukjizat Nabi SAW ni ialah satu kitab yang ditulis oleh Izz Abdul Salam As-Sulami, Sultanul Ulama Izz Abdul Salam As-Sulami. Kitab dia ialah Bidayatus Sul fi Tafdil Ar-Rasul. Bidayatus Sul fi Tafdil Ar-Rasul tu dia himpunkan 41 kelebihan Rasulullah melebihi nabi-nabi dan rasul yang lain. Antara benda yang disebut oleh Izz Abdul Salam As-Sulami dalam kitab tu risalah tu dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Terjemahan bahasa Melayu yang bertajuk 41 kelebihan Rasulullah, yang diterjemahkan oleh Datuk Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Dia ada terjemah yang tu, terbitan Telaga Biru. Ringkas je buku tu. Okay. Antara benda yang kita tak perasan ialah kita baca dalam Quran, mukjizat Nabi Isa boleh menghidupkan orang yang dah mati, menghidupkan burung yang dibentuk dengan tanah liat, menyembuhkan orang yang sakit sopak, kusta. Okay. Dalam risalah tu kata Izz Abdul Salam As-Sulami, mukjizat Nabi Muhammad lebih besar berbanding Nabi Isa ialah Nabi Muhammad bukan menghidupkan orang mati, tapi telah menghidupkan hati orang yang mati untuk mengenal hidayah. Itu lagi besar. Sebab menghidupkan orang yang mati, belum tentu dia yang hidup tu ikut Nabi Isa. Belum tu. Tapi menghidupkan hati orang yang telah mati daripada hidayah, tertutup. Itu kelebihan luar biasa. Itu pandangan dia lah. Okay. Cuma saya nak sebut sini ialah para ulama banyak tulis tentang kelebihan Rasulullah. Okay. Cuma kelebihan mukjizat yang kekal sampai ke zaman kita ni ialah Al-Quran. Al-Quran dikategorikan oleh para ulama sebagai mukjizat maknawi. Dia bukan mukjizat hissi yang boleh tengok dengan panca indera. Tengok bulan terbelah. Tengok macam mana Nabi pujuk tunggul kurma yang menangis waktu sedang khutbah. Tengok macam mana unta mari mengadu dekat Rasulullah tentang tuan dia yang beri makan tak cukup. Itu sebahagian yang berlaku dalam kehidupan Nabi. Antara mukjizat yang kekal sampai sekarang ialah mukjizat maknawi. Maknawi ni maksud dia apa? Kena ada proses sikit untuk perasan ianya mukjizat. Dia tak cukup pakai panca indera. Quran dia perlukan penelitian. Teliti Quran baru nampak mukjizat dia. Tak teliti tak nampak. Cuma Quran itu dia mukjizat daripada berbagai aspek. Paling simple mukjizat Quran ialah bacaannya. Walaupun tak faham, dengar. Sebahagian orang dia rasa okey, vibe bacaan Al-Quran itu okey. Gelombang yang terhasil daripada gelombang bunyi yang terhasil daripada alunan bacaan Al-Quran. Sebab ada satu video ni disampaikan satu video penjelasan lah. Disampaikan oleh satu orang tokoh pendakwah international, Noman Ali Khan, baru ni datang KL dan juga Penang. Okay. Dia orang Pakistan tapi duduk di Europe. Okay. Allah Ta'ala uji anak dia ni ada satu sakit, iaitu sakit berkaitan dengan jantung, anak kecil. Duduk dalam ward, kena pantau. Dan dalam ward tu ialah semua kanak-kanak yang ada masalah yang lebih kurang, sama ada jantung berlubang, jantung lemah, saluran dia sempit, berkaitan dengan jantung lah, tapi untuk budak-budak. Jadi dia ni teman anak dia, nak tidurkan anak dia, dia baca Quran. Bila mana dia baca Quran, sebab wad tu terbuka, dia berkongsi dengan beberapa pesakit yang lain. Okay. Lepas dia baca lagi, keesokannya dia baca, dan ada satu hari dia stop sebab mungkin ada kerja ataupun dia nak sembang benda lain. Okay. Tiba-tiba datang nurse tu datang, dia kata ada doktor nak cakap. Ada doktor yang pantau wad tu, dia nak sembang. Doktor tu non-Muslim. Doktor tu kata, apa yang kamu baca pada anak kamu? Dia kata bacaan pada kitab suci. Sebab dia kata, bila mana aku pantau wad waktu tengah kamu baca Quran, Dart ni dalam bahasa Melayu apa dia? Degupan jantung semua budak-budak tu dia stabil. Semua dalam wad tu dia stabil. Dia macam tidak ada gangguan yang
Orang kata apa yang kronik apa semua tak ada. Okey. Bila mana kamu berhenti, dia macam naik balik sakit tu. Okey. Itu selemah-lemah mukjizat. Tapi kita bukan nak korek yang tu semata-mata. Kita nak yang lebih besar lagi. Iaitu keberhasilan orang yang ikut Quran tu menyebabkan dia tercalon sebagai ahli syurga. Itu yang nak tu. Yang naknya yang tu. Sebab ada orang dia baca Quran tapi dia tak dapat something. Dia dapatlah. Daripada kemuliaan kitab tu dia dapat, tapi kelayakan yang lebih besar. Maknanya dah dia dekat dengan Quran tu, dia boleh pergi lebih lagi, tapi dia tak boleh optimumkan kedekatan dia dengan Quran. Memang tak dinafikan orang yang terlibat dengan bidang Quran, sama ada bacaan ke, tafsir ke, ilmu-ilmu apalah yang berkaitan dengan Quran, Allah Ta'ala akan angkat orang-orang seperti ini. Okay. Cuma nak katanya ada yang benda lebih besar lagi, iaitu mencari ikatan hati yang kuat dengan Tuhan bila mana bersama dengan Quran. Sebab tu dipanggil dengan mukjizat maknawi tu. Dia perlu usaha. Dia bukan tengok kulit Quran tak ada apa lagi. Kalau setakat rumah terbakar, Quran je tak terbakar, bolehlah kata Allah Ta'ala jaga. Tapi dia belum lagi sebesar-besar mukjizat yang lebih besar. Dia kena lebih lagi, iaitu Quran itu menyuluh hati manusia. Sebab itu ialah perlambangan pada hidayah. Kita baca dalam surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Perkataan huda itu bermaksud sumber hidayah bagi orang yang bertakwa. Orang yang tak bertakwa tak akan perasan Quran tu kat mana sumber hidayah dia. Okey. Kemudian kita tengok muka surat 74. Mukjizat ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada para nabi sebagai dalil kebenaran mereka dan cabaran kepada orang yang mengingkari kenabian mereka. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, didatang ke situ, iaitu hadis yang berbunyi, ma minal anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utitu wahyan awha Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maksud dia muka surat 75, tidak ada seorang nabi yang diutus di kalangan para nabi kecuali Allah berikan kepada mereka tanda-tanda, iaitu mukjizat yang akan menjadikan manusia mempercayainya. Sesungguhnya yang diberikan kepadaku ialah wahyu, merujuk kepada Quran, yang Allah telah sampaikan kepadaku, dan aku berharap aku akan mendapat pengikut yang paling ramai pada hari kiamat dengan sebab Quran itu. Maknanya mukjizat yang terbesar ialah Al-Quran. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya umat Islam akhir zaman, dekat mana karamah, dekat mana mukjizat Nabi yang dia kena fokus, iaitu mukjizat pada Quran itu. Mukjizat lain dah terhapus dah. Mukjizat daripada bulan terbelah, mukjizat daripada air yang keluar pada tangan Nabi, yang tu tak ada dah. Yang tu semua tidak ada. Yang tu semua dah selesai. Mukjizat nak tengok tunggul kurma yang menangis di dekat dengan dekat dengan apa nama ni, bukan makam Nabi, dekat dengan mihrab Nabi tu, bolehlah pergi tengok. Dia memang kalau kita pergi dalam kawasan Raudah tu, kita boleh cam lah tiang tu ialah tunggul tu, tapi tunggul tu tak ada dah hilang. Cuma kita boleh tengok atas, dia tulis ustuanah mukhallaqah, tiang wangi, ke situlah, situ tempat, tapi tak ada tunggul tu, dah tak ada dah. Tempat tu ada, tunggul tu dah tak ada. Okay. Cuma nak sebutnya ialah ianya bukan benda yang prioriti untuk diberikan untuk kita akhir zaman, melainkan Quran. Okay. Perbahasan mukjizat selesai. Okay. Sekarang perbahasan karamah. Perbahasan tentang karamah. Muka surat 75. Pada bahasa, karamah ertinya mulia, dan menurut istilahnya pula kejadian luar biasa yang luar dari adat dan berlaku pada seorang wali sebagai tanda kemuliaan yang dianugerahkan Allah ke atasnya. Maknanya tak berlaku pada para nabi dan rasul, berlaku pada orang lain selain pada nabi dan rasul. Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat menyebutkan karamah ialah suatu kejadian luar biasa yang diberikan Allah
khusus bagi para hambanya yang bertakwa dan saleh yang tidak disertai dengan dakwaan sebagai nabi. Dan pemilik pada karamah pun tidak tahu macam mana karamah tu berlaku. Macam kita sebut tadi, bila mana Sa'ad bin Abi Waqqas dihantar oleh Umar Al-Khattab untuk pergi perang dengan Parsi di Sungai Dajlah, sehingga Allah Ta'ala berikan karamah pada Sa'ad bin Abi Waqqas boleh menyeberangi Sungai Dajlah. Boleh menyeberangi Sungai Dajlah. Okay. Macam mana dia boleh menyeberangi? Dia hanya tawakal pada Allah Ta'ala, dan lepas pada dia boleh menyeberangi itu, dia bukan satu ilmu yang boleh diajar pada orang macam ilmu-ilmu lain. Dia pun tak tahu, cuma dia try dia boleh pada waktu tu. Dia dapat. Dan mungkin try pada kali yang lain tak berlaku dah kot. Dia tidak berpanjangan. Okay. Cuma nak sebut pada kita, itu ialah yang disebut dengan nama karamah. Bila mana kita tengok ada sebahagian para sahabat yang dipenjara oleh musuh Islam, duduk dalam penjara tak dapat makanan, tiba-tiba makanan turun pada langit. Dapat. Itu karamah. Macam mana dapat? Ada ilmu apa ke? Ada doa apa ke? Ada khusus ke? Dia orang memang doa lah, dia orang memang ibadah macam biasa. Cuma dia orang tak tahu macam mana benda tu boleh berlaku. Tapi ianya memang berlaku. Okay. Karamah biasanya datang tanpa diidam-idamkan sebelumnya. Bahkan sering kali terjadi karamah kepada wali Allah, namun dia takut jika hal ini akan menyebabkannya takjub terhadap diri sendiri sebagai seorang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Okay. Bab karamah ni lah banyak berlaku kegelinciran, salah faham. Akhirnya karamah itu bertukar menjadi punca untuk mentaksubkan orang pada dirinya. Itu antara sebab. Tak dinafikan sebahagian daripada orang-orang saleh, mereka memang saleh. Maknanya mereka tu memang orang yang baik dalam masyarakat. Okay. Tapi kadang-kadang dengan kebaikan dia terhadap masyarakat tu ataupun dengan ketokohan dia tu, berlaku tokok tambah, cerita-cerita karamah yang disandarkan kepadanya. Contoh, kita ambil tokoh-tokoh tempat kita. Tok Kenali, Tok Kupaloh apa semua ni, mereka ialah orang-orang yang ada ilmu dan memang tokoh dalam agama. Ada ilmu, ada sumbangan. Tapi cerita-cerita yang pelik yang disandarkan masih lagi belum boleh dijadikan sebagai hujah jelas. Memang benda tu betul berlaku. Apa yang berlaku pada Tok Kenali ke, apa yang berlaku pada Tok Kupaloh ke, Tok Kupelah Manis ke, ini sebahagian tokoh-tokoh lah. Apa-apa sajalah orang-orang saleh di mana-mana tempat pun. Kadang-kadang penisbahan itu selalunya datang daripada tokok tambah. Contoh, ada orang nisbahkan cerita ni kepada Tok Kupaloh, Syed Abdul Rahman di Terengganu. Dia mengajar kuliah. Tiba-tiba dia tersebut dalam kuliah dia, di mana ada air, di situ ada ikan. Dia tersebut macam tu. Lalu ada anak murid yang cuba nak konfrontasi dengan dia. Maknanya nak tak setuju dengan dia. Dia kata ada tempat Tok Guru, tempat yang ada air tak ada ikan. Lepas tu dia tanya, dekat mana? Dia kata dalam buah nyok. Betul dah apa dia sebut tu? Dalam buah nyok tu, buah kelapa, air ada dalam tu, air nyok kan ada dalam tu. Okay. Ikan tak ada. Okay. Dia kata cuba belah kelapa tu ada ikan dalam tu. Okey. Betul. Benda tu boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Okey. Tapi setakat yang kita pergi tanya dekat leluhur dia, cerita tu hanya cerita yang berlegar. Adakah betul dia berlaku? Wallahu a'lam. Tapi kalau cerita tu tak berlaku pun, dia seorang tokoh lah. Dia tokoh. Okay. Cuma cerita tu dengar macam kemas lah kan. Dengar macam lain macam lah. Dia cuba Tuan Guru tu, Tuhan tak nak bagi kalah Tok Guru tu. Maknanya boleh. Saya kata benda tu memang boleh jadi, tak dinafikan, boleh jadi. Okay. Cuma kalau benda tu tak terjadi pun, dia seorang tokoh besar. Dia satu orang yang ada sumbangan dalam agama. Kita tak akan tolak dia kalau apa yang dia sebut tu betul. Tak akan tolak dia. Mana-mana tokoh yang lain pun macam itulah.
Banyaklah cerita Tok Guru Paloh ni, banyak sebab kita daripada Terengganu ni banyaklah cerita Tok Guru Paloh yang kita duk ingat. Contoh, waktu dia mengajar di Mekah sebelum dia balik ke Terengganu. Dia kata buah yang paling sedap di dunia ni lah buah durian. Jadi orang Mekah tak tahu buah durian sebab durian tak tumbuh situ. Dia kata sekejap nak balik. Balik bukan bawa buah tu, bawa pengat durian. Makan satu kampung di Bukit Ajiat tu. Betul ke tak cerita tu tak tahulah. Start pada tu orang Mekah kenal pulut durian dengan pengat durian. Okey. Wallahu a'lam cerita tu, tapi cerita tu dengar sedap lah. Okey. Dan ada orang tokok tambah kata pengat tu datang panas lagi. Okay. Dalam belanga apa semua tu. Itu cerita lah. Okay. Cerita boleh cerita. Okay. Tapi kalau tak jadi pun, ianya ialah benda yang memang dah ada pada diri orang tu, iaitu dia tokoh, dia besar. Mungkinlah ada karamah-karamah dia yang tidak dicatat dan memang berlaku. Contoh kita pergi ke Fatani, orang panggil Telaga Lailatul Qadar. Tok Guru mana tahu seorang? Okay, ada nisbah. Sebab apa panggil Telaga Lailatul Qadar? Sebab 10 malam terakhir waktu dia berwuduk situ, dia sangkut baju dia dekat pokok tu. Dia sudah wuduk, baju dia naik atas lagi. Sebab percaya pokok tu sujud. Malam tu malam Al-Qadar. Okay. Jadi panggillah telaga tu, telaga Tuan Guru sekian, tapi dia, ada nama lain dia panggil Telaga Al-Qadar di Patani, Thailand. Okay. Itu ialah cerita-cerita yang kita taklah kata karut semua. Kita taklah kata betul semua juga. Okay, cuma nak katanya kadang-kadang lah dalam bab karamah ni kita terlajak juga. Dan ada sebahagian orang yang dia tak nak terima langsung, tu pun salah juga. Okay. Cuma nak katanya karamah ialah satu benda yang wujud dan memang ada. Tapi pemiliknya pun tak sangka benda tu berlaku. Okay. Kemudian disebut sini apa dia? Di samping itu karamah menjadi dalil kepada kebenaran pengikut Nabi yang benar. Okay. Dia datangkan ayat daripada surah At-Talaq yang disebut dengan nama ayat 1000 dinar. Tapi nama 1000 dinar tu sendiri pun tidak ada riwayat yang sahih, tapi orang kita panggil 1000 dinar tu lah. Surat 75 tu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah Taala akan adakan baginya jalan keluar. Maknanya orang yang betul takwa, Tuhan akan jadikan padanya jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkan, serta memberinya rezeki daripada jalan yang tak disangka. Ayat ni, ayat 2 hingga 3 surah At-Talaq ni, 2 dan 3 surah At-Talaq menjadi dalil karamah itu berjalan pada mana-mana orang selain pada Nabi. Mana-mana orang, mana-mana zaman benda tu boleh berlaku sampai ke akhir zaman pun. Okey. Contoh karamah yang boleh dilihat dalam firman Allah Taala memperihalkan Sayyidatina Maryam, surat 76. Ayat 37 surah Ali Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka dia Maryam yang telah dinazarkan oleh ibunya diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang baik. Sebab mak Maryam tu dah nazar anak ni akan diberikan sebagai pengabdi, maknanya dia akan jadi ahli ibadah. Okay. Dan dibesarkan dengan didikan yang baik, diserahkannya untuk dipelihara oleh Nabi Zakaria. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, tempat ibadah dia, ia dapati rezeki iaitu buah-buahan yang luar biasa di sisinya. Maknanya tempat ibadah dia tu, Nabi Zakaria tengok Maryam ada makanan. Itu karamah yang berlaku. Maryam menjawab, ianya dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak dikira. Cuma saya nak katanya, dalam bab karamah ni yang berlaku pada tangan orang-orang saleh ataupun tangan orang-orang yang baik, kadang-kadang disalah ertikan oleh sebahagian orang, dan kadang-kadang sebahagian orang-orang yang berwajah agama ni dia guna ilmu lain untuk orang kata itu karamah, sihir lah, untuk menampakkan dia tu sebagai karamah. Benda ni memang berlaku lah, bukan hanya pada agama Islam, agama-agama lain pun.
Dan akhirnya di belakang tu kita akan tengok penipuan besar yang berlaku. Sama ada dia tipu dari segi material ataupun dia tipu dari segi nafsu syahwat dia. Dia mempergunakan orang untuk melampiaskan nafsu syahwat dia, keinginan dia. Okay. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berkata, ayat ini merupakan dalil bahawa sabitnya karamah para wali yang terkeluar daripada kebiasaan manusia. Sebagaimana terbukti melalui hadis-hadis mutawatir berkaitan permasalahan ini. Berbeza dengan orang-orang yang tidak meyakini tentang adanya karamah ini. Maknanya nak kata karamah tu memang ada dan ianya wujud. Cuma pengsabitan karamah itu perlu berhati-hati. Sebab takut ianya bersifat cerita-cerita untuk mengangkat. Okay. Perlu dinyatakan di sini bahawa perkara yang paling penting ialah istiqamah di atas ajaran Rasulullah. Itu yang dituntut lagi dicari dan ia lebih mulia daripada 1000 karamah. Istiqamah, al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Ni kata tabi'in mana ataupun sahabat, saya tak pasti. Okay. Cuma nak katanya yang penting ialah istiqamah, konsisten. Walaupun tak dapat kelebihan luar biasa, konsisten tu sendiri ialah benda yang disebut sebagai karamah. Ini kerana istiqamah atau tetap teguh dengan kebenaran adalah sesuatu yang agak sukar, kerana orang beriman sentiasa berhadapan dengan ujian syubuhat dan juga ujian syahwat. Nak sebut pada kita bahawasanya satu orang yang boleh konsisten, tak gelong dia, dan tidak ada menampakkan tanda-tanda dia bosan, duduk atas jalan ni, duduk atas kebaikan. Tak nampaklah 2-3 tahun je elok, lepas pada tu dia dah mula ke lain, dah pandang ke lain. Okay. Dia satu benda yang sukar untuk setiap daripada kita ni sentiasa konsisten. Tapi kalau boleh konsisten, ianya benda yang sangat-sangat besar dan ianya lebih baik berbanding karamah. Bahkan istiqamah itu ialah karamah. Boleh konsisten dan tak rasa jemu. Kalau datang rasa jemu, dia tahu macam mana nak hilangkan, arahkan rasa jemu tu ke arah yang lain. Okay. Ada masa sikit lagi kita masuk istidraj. Kita masuk dia punya matan dia dulu pun tak apalah. Wa ammal lati takunu li a'da'ihi mithla iblis wa fir'aun wa dajjal fima ruwiya al-akhbar annahu kana wa yakunu lahum la nusammiha ayat wala karamat walakin nusammiha qada' hajatihim wa dhalika li anna Allah ta'ala yaqdi hajatu a'da'ihi istidrajan lahum wa uqubatu lahum fayataghayyaruna bihi wa yazdaduna tughyanan wa kufra wa kulluhu jaizun mumkin. Apa kata Imam Abu Hanifah? Dia kata, adapun benda perkara luar biasa yang berlaku pada musuh-musuh Allah seperti iblis, Fir'aun, Dajjal dan mana-manalah nabi palsu ke. Contoh yang sezaman dengan Nabi Muhammad ialah Musailimah Al-Kadzab. 2 orang, Musailimah Al-Kadzab dengan Aswad Al-Ansi ataupun Al-Aunsi. Kedua-dua ni mengaku nabi juga. Tapi yang terkenal ialah Musailimah Al-Kadzab. Banyak benda-benda pelik yang berlaku pada diri dia menyebabkan pengikut dia boleh ikut dia. Dan yang akan datang, yang akan menjadi ujian pada orang akhir zaman ialah fitnah Dajjal. Dan apa yang ada pada Dajjal, ianya ialah istidraj. Dan benda itu syibih kepada karamah dan juga mukjizat. Maknanya menyerupai karamah dan mukjizat. Kita beri lalu azan dulu. Okey, kita tengok sikit lagi. Dia sebut situ wa ammal lati takunu li a'da'ihi. Apa saja yang berlaku pada musuh-musuh Allah seperti iblis, Fir'aun, Dajjal, fi ma ruwiyal akhbar, seperti yang diriwayatkan dalam hadis, annahu kana wa yakunu lahum, yang telah berlaku dan akan berlaku, itu kita tidak namakan sebagai mukjizat, tetapi kita namakan sebagai perkara yang terjadi untuk memenuhi keinginan dan memenuhi sempurnanya kuasa Tuhan, iaitu al-mudar. Yang itu tak ada dalam terjemahan, yang itu saya nak bagi faham je. Sebab salah satu pada sifat Tuhan ialah al-mudar, memberi mudarat. Jadi bila mana Tuhan izinkan kemudaratan berlaku, itu ialah benda yang datang pada Tuhan dengan sebab izin Tuhan melalui tangan musuh-musuh Tuhan yang disebut dengan nama istidraj. Yang disebut dengan nama istidraj. Cuma istidraj ni ialah dia syibih, kita sebut tadi, hampir menyerupai karamah, hampir juga menyerupai mukjizat. Okay.
Cuma yang tu kita akan sebut, orang kata apa, pada kali akan datang lah, untuk huraian dia. Cuma kita boleh tahu istidraj ni ialah daraja yang bermaksud sesuatu yang meningkat. Maknanya makin pelik benda tu berlaku pada tangan yang ada benda ni, benda pelik ni, maka ianya makin jauh daripada Allah Azza wa Jalla dan dia makin tebal kekufurannya dan juga pekat kesesatannya. Okay. Jadi tak apa, kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan insya-Allah kita akan sambung kuliah kita pada 29 hari bulan 11. Cuti 3 minggu sebab pilihan raya dan saya pergi umrah. Dua tu. Okey. Jadi kita jumpa pada 29 hari bulan dengan kerajaan yang baru. Okey, itu saja. Okey. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.